Sorry. Sorry semua. Tadi tertekan apa? Terpadam. Okey, kita sambung semula siri kedua hal. Okey. Yang tadi sudah terangkan tentang tengok balik modul ja'a ar-rajulu mubtasiman kan. Sahibul hal dia ar-rajulu tu kan, ar-rajulu tu fa'il. Okay, sekarang ni contoh yang sahibul halnya maf'ul bih. Okay, tengok dalam ni contoh yang kedua. Ra'aitu rajula mubtasiman. Mana hal? Ainal hal? Apa makna ra'aitu? Cepat bangun. Jawab. Apa makna ra'aitu? Afif. Dah sihat ke Afif? Moga-moga sihat lah kan nak belajar ni. Duduk rumah sihat kan insya-Allah. Okey, ra'aitu, ra'a. Apa makna ra'a? Nampak. Tu aku. Sini ada fi'il. Tu ni apa? Tu ni ialah fa'il. Aku telah nampak. Siapa yang kau nampak? Rajula. Lelaki. Macam mana keadaan lelaki yang kau nampak? Bagaimana? Kaifa. Kan tadi hal sudah kata dia seolah-olah menjawab soalan kaifa. Seolah-olah kita kata bagaimana? Kaifa ra'aita rajula? Macam mana awak nampak lelaki, keadaan lelaki tu? Macam mana yang kau nampak keadaan lelaki tu? Mubtasiman, dalam keadaan tersenyum. Keadaan lelaki tu, siapa yang tersenyum ni? Ni ke saya ke? Bukan. Yang tersenyum ni siapa? Rajula. Jadi aina sahibul hal? Mana sahibul hal dekat sini? Mana tuan kepada hal? Ni rajula. Ma i'rab rajula? Burger. Burger. Okay, rajula tidur. Rajula, apa i'rab dia? Fi'il, fa'il. Rajula maf'ul bih. Okay, maf'ul bih. Apa hukum maf'ul bih? Mansub. Sebab tu berarti rajula. Sebab dia maf'ul bih. Okay, jadi maf'ul bih ni ialah sahibul hal. Okay. Okay, jadi sahibul hal. Okay, keadaan sahibul hal tadi saya dah beritahu tadi. Tak ingat. Okay, sahibul hal ni keadaannya macam mana keadaan sahibul hal? Kalau hal dia mesti apa tadi? Hal mesti apa tadi? Hal mesti nakirah dan dia mansub. Okay, itu hal. Tuan dia sahibul hal pula, keadaan dia macam mana? Dia mesti ma'rifah. Hal nakirah mansub. Sahibul hal dia mesti, tengok kat situ modul ada ma'rifah kan. Mesti ma'rifah. Maknanya ma'rifah ni maksudnya apa ma'rifah? Dia ada alif lam lagi apa? Dia boleh dalam keadaan dhamir ma'rifah kan. Dia boleh dalam keadaan isim alam. Isim alam ni apa? Nama khas. Nama orang. Maknanya kita boleh ganti dengan ra'aitu Muhammadan. Sebab Muhammad nakirah ke makrifah? Nakirah ke makrifah? Haikal? Muhammad nama orang. Ra'aitu Haikala, ra'aitu Afifa, ra'aitu siapa lagi? Kan siapa kan? Okay, ra'aitu Aisyata. Kita boleh gantikan nama orang sebab nama orang ini isim alam, ini nama khas, dia ialah ma'rifah. Kita boleh ganti dengan dhamir. Ra'aituhu. Boleh juga. Kan sebab boleh tak? Boleh. Sebab ini ma'rifah. Aku nampak dia. Kenapa dia? Mubtasiman. Boleh. Ra'aituhu mubtasiman. Ra'aitu Muhammadan mubtasiman. Boleh. Sebab yang penting sahibul hal dia yang tersenyum ni, dia Muhammad mesti ma'rifah. Okay. Faham tu? Bagus. Semua dah faham. Semua anak-anak mumtaz. Okay. Senang ni kan hal. Very very easy. Kita anggap dia senang, dia jadi senang. Okay. Jangan rasa susah. Nanti yang senang jadi susah. Okey, kemudian yang kedua yang perlu tahu dalam hal apa dia? Tentang anwa', jenis-jenis. Sama macam apa tu na'at, ada jenis-jenisnya. Okey, hal ni dia ada apa yang kita kena tahu? Anwa'. Apa makna
anwa'? Jenis. Jenis hal ada berapa? Tengok modul ada berapa? Senang je, sama je. Sama je dengan khabar, sama je dengan na'at. Bila kita anwa', dia sama ada tu je sama. Ada mufrad. Lagi ada apa? Jumlah. Bagus Saudi. Lepas jumlah ada syibhu jumlah. Okey. Zihan. Tidur ke Zihan? Tak dengar pun, senyap je. Okey, jangan tidur. Pagi-pagi sejuk ni kan. Buka mata. Ambil duit 50 sen letak kat dalam biji mata. Okey. Jadi anwa' ada 3. Sama je dengan yang tajuk-tajuk lain. Khabar ada 3. Mufrad jumlah. Bila sama. Okey, jadi senang je. Cuma kita nak tahu pattern. Macam mana hal mufrad? Macam mana hal jumlah? Hal syibhu jumlah itu je. Itu je beza dia dengan tajuk lain. Okey, jumlah ada 2. Qismani apa dia? Mahiyah, ismiyah dengan fi'liyah sama. Syibhu jumlah ada berapa? Ada berapa Wardina? Oh, Wardina. Ada 2 juga. Apa dia syibhu jumlah? Jar majrur. Yang kedua apa? Zaraf. Kan? Sama je. Khabar pun inilah dia, na'at pun inilah dia. Cuma pattern, bentuk, syaklu, jumlah yang berbeza. Okey, contoh yang kita ambil tadi, ra'aitu rajula mubtasiman. Apa tadi? Ja'ar rajulu mubtasiman, kan? Ra'aitu rajula. Okey, ra'aitu rajula mubtasiman. Ini agak-agaknya masuk dalam anwa' yang mana? Nauk yang mana? Nauk yang mana? Mufrad. Kenapa dia kata nauk mufrad? Kenapa hal dia hal mufrad? Bila tanya ma nauk hal, mufrad lah. Kenapa? Mufrad ni maknanya apa? Halnya, mana hal dia? Ni, keadaan tersenyum ni. Ada berapa perkataan? Ada 1 je kan? Seketul je. Ada 1 je. Jadi itu dia dinamakan, sebab tu dinamakan nauknya ialah nauk hal mufrad. Hal mufrad. Sebab apa mufrad? Sebab hal dia ada 1 je. Ada 1 kalimah saja. Ada 1 perkataan saja. Sebab tu dinamakan hal mufrad. Okey, senang je kan? Contoh lain kan? Contoh ni yang apa ni? Contoh lain apa? Telah datang ja'a Muhammadun. Apa lagi? Dalam keadaan ketawa. Apa ketawa? Dhahika ketawa. Orang yang ketawa, dhahikan. Masukkan dia. Nakirahkan dan masukkan dia. Telah datang Muhammad dalam keadaan ketawa. Menangis. Menangis apa menangis? Baka kan? Ja'a Zaidun. Telah datang Zaid dalam keadaan menangis. Apa menangis? Baka. Orang yang menangis, bakian. Dhahikan. Okey. Okey. Perkataan yang kita nak jadikan hal ni mubtasiman, dhahikan, bakian. Tadi hal tadi apa? Hal nakirah dan dia mansub. Okey, satu lagi kita nak jadikan. Nak jadikan hal perkataan itu, jadikan dia isim fa'il. Jadikan dia isim fa'il. Baru dia jadi hal. Okey. Okey, fi'ilnya apa? Contohnya mubtasiman, fi'il dia apa? Contohnya fi'ilnya ibtasama. Ambil daripada fi'il. Kita nak kata apa? Tersenyum. Ibtasama. Orang yang tersenyum, isim fa'il. Ingat tak belajar isim fa'il dulu? Kan ni sem 1 dah belajar kan? Darastum fil fasl awal. Yang mula-mula kita ganti dengan mim kan? Kaedah untuk jadikan dia isim fa'il. Mim bagi depan sebelum mubtasi, sebelum huruf akhir bagi bawah. Lepas tu untuk jadikan hal, masukkan. Jadilah mubtasiman daripada ibtasama, mubtasiman. Okey, dalam keadaan ketawa. Ketawa apa ketawa? Dhahika. Ni kalimah kena adalah vocab. Orang yang ketawa isim fa'il kerana 3 huruf. Tambah je alif kan? Fa'il, dhahik. Tapi nak jadikan dia hal, kenalah mansubkan aja. Dhahika, dhahikan. Baka, menangis. Menangis. Apa menangis? Baka.
Nak jadikan isim fa'il, macam mana? Bakian, fa'ilan. Kan? Alif ni kita gantikan dengan ya, bakian. Okay? Maknanya perkataan-perkataan untuk jadikan hal mesti memberi makna keadaan. Maknanya bukan semua fi'il kita boleh jadikan hal. Kan? Contohnya apa? Contohnya nantilah kita cari contoh lain kan. Hanya hal yang menunjukkan keadaan, ketawa, keadaan menangis, keadaan tersenyum, keadaan sedih, hazinan. Okey. Okey, terus laju. Okey. Dah faham Fahim tu? Kalau tak faham lepas ni tanya. Tanya. Okey, jenis jenis jumlah. Hal jenis jumlah ada dua, isim dengan fi'il. Macam mana dikatakan hal jumlah ismiyah? Okey, tengok modul. Okey, hal dimulakan, jumlah ismiyah ni hal tu mesti dimulakan dengan isim dan waw hal. Ataupun waw dimulakan dengan waw hal dan isim. Okey, contohnya kat situ, contoh tengok sebelah tu. Zahabtu, ni yang ismiyah dulu. Zahabtu ilal, papan hitam kecil no kan. Nanti Zabri yang besar. Zahabtu ilal madrasati wasyamsu musyriqatun. Aku telah, mana? Ni jumlah ismiyah. Aku telah pergi ke madrasah. Macam mana keadaan? Kaifa? Bagaimana keadaan keadaan masa kau pergi tu ke sekolah? Wasyamsu musyriqatun. Wow. Dalam keadaan aku pergi ke sekolah dalam keadaan matahari musyriqah. Matahari menyinap. Kan? Matahari menyinap. Maknanya pagi lah kan. Jadi waw sini yang dikatakan waw hal. Kan? Kita kata yang jumlah ismiyah dia mesti dimulakan dengan waw hal dan isim. Mana waw hal? Ni waw. Waw ni dia banyak jenis. Waw bulan, waw matahari kan. Ini waw ni waw hal. Kita baca waw, tapi dari segi makna bila terjemah dalam waw ni ialah waw hal. Dia macam sama je macam biasa. Waw dia bagi atas waw. Bentuk ni sama je macam waw ataf pun waw juga kan. Waw huruf jar pun waw juga, waw sumpah. Cuma dari segi makna. Dalam wasyamsu, dalam keadaan. Apa dia? Matahari menyinar. Tu maksud hal, waw hal. Lepas tu datangkan macam khabar lah. Maknanya ni mubtada khabar, ayat biasa. Ni datangkan isim dan isim, datangkan isim. Ini isim ni mubtada lah. Musyriqah ni khabar. Hanya lepas waw hal ni ayat mubtada khabar biasa. Macam khabar jumlah ismiyah juga kan. Okey. Apa lagi nak terangkan? Okey, ini khabar jumlah ismiyah. Mana khabar dia? Ni. Ni daripada wasyamsu musyriqatun, ni lah hal. Ini semua ni hal. Hal bentuk jumlah ismiyah. Jadi kita tak nampak. Tadi sudah kata hal bagi atas, mansub. Yang kita boleh nampak mansub kalau dia mufrad saja. Yang ini tetap hukumnya mansub juga. Tapi kita tak nampak mansub dia. Sebab apa? Hal dia berbentuk jumlah ayat. Wahid, isnani, salasah. Ada 3 perkataan kat sini. Salas kalimat. Jadi kita nak nampak mansub hal tu bila kita i'rab kemudian nanti. Wal jumlah min waw hal, wal mubtada wal khabar fi mahalli. Nanti di ujungnya dia akan ada fi mahalli nasbin hal. Semua ayat ni fi mahalli nasbin, mengambil tempat mansub hal. Tu i'rab kemudian. Sebenarnya hal ni mansub tapi kita tak nampak sebab dia berbentuk jumlah. Itu hal jumlah ismiyah. Ataupun isim dan dhamir. Dhamir dan isim. Zahabtu ilal madrasati. Waw hal dan isim atau dhamir dan isim dan dhamir atau waw hal dan
dhamir. Okey, contoh waw hal dan dhamir macam mana? Kita padam Okey, padam dulu. Padam. Papan hitam, papan putihnya kecil. Okey, satu lagi. Okey, jumlah, kalau jumlah sekejap. Dhamir atau waw hal dan dhamir. Okey, contoh ataupun waw hal ataupun isim dan dhamir. Contohnya macam mana? Syahadtu al-muzari'ah, syahadtul muzari'ah wa huwa. Kan ujungnya ada wa huwa yahsudul qamha. Aku menyaksikan, syahadtu, aku menyaksikan muzari'. Siapa dia muzari'? Petani. Dan wahuwa, dan dalam keadaan ni dalam keadaan dia sedang menuai gandum. Dalam waw ni waw hal. Dalam keadaan dia menuai gandum. Okey. Jadi mana hal dia? Ni semua ni ialah hal. Tapi dalam bentuk jumlah ismiyah. Tapi hal dia sini isim dan dhamir. Waw hal dan dhamir ni, isim dan dhamir atau waw hal dan dhamir. Mana waw hal? Ni. Waw hal, ada waw hal dan dhamir. Wahwa, aku nampak petani tu. Petani tu macam mana keadaan dia? Kaifa? Bagaimana keadaan petani tu? Wahwa, dalam keadaan dia. Wahwa. Waw hal, kita datangkan dhamir. Boleh juga. Tadi kita datangkan isim wasyamsu kan, waw hal dan isim terus. Okey, wasyamsu musyriqah. Ini lepas waw hal kita datangkan dhamir. Wa huwa. Huwa lah dia. Kenapa dia? Sebab muzari' ni seorang petani. Wa huwa. Dalam keadaan dia kenapa? Sedang menuai gandum. Okey, ini contoh hal jumlah ismiyah. Hal jumlah ismiyah. Dia mula dengan waw hal dan dhamir. Wasyamsu tadi waw hal dan isim. Boleh faham tak ni? Kalau sudah laju nanti ulanglah banyak kali, tengok ulang banyak kali. InsyaAllah lama-lama faham. Okey. Kemudian hal jumlah fi'liyah. Belum soalan lagi ni. Hal jumlah fi'liyah macam mana? Hal berbentuk fi'il. Okey. Senang je. Kita datangkan ayat dulu. Syahadtul muzari'ah tadi kan? Tapi kita jangan letak wahwa. Terus saja yahsudu al-qamha. Aku nampak petani, fi'il, fa'il. Sahibul halnya mana? Ni. Ini sahibul hal. Aku nampak petani. Sahibul hal dia ni petani. Petani jadi apa? Bi muzari'ah. Sebab tu baca muzari'ah. Aku nampak petani. Kenapa petani tu? Kenapa? Macam mana keadaan dia? Sedang. Kita letak wahwa. Kalau kita letak wahwa tadi, dia jadi jumlah ismiyah. Boleh faham tak? Ayat yang sama kan macam tadi, syahadtul muzari'ah, yang atas dia wahwa. Kalau kita letak wahwa, dia jadi jumlah ismiyah. Sebab dia mula dengan waw hal dan dhamir. Sekarang ni untuk jadikan jumlah fi'liyah, ayat yang sama, aku nampak petani, buang wahwa tu. Kita terus datangkan fi'il. Macam mana keadaan dia? Yahsudul qamha, sedang menuai gandum. Kan? Okey. Ini halnya mana? Ni. Jadi halnya jumlah fi'liyah. Hal dimulakan dengan fi'il. Kalau wahuwa, hal dia dimula dengan isim. Wahuwa yahsudul qamha, ini akan jadi isim. Ini hal berbentuk jumlah ismiyah. Okey. Okay, last. Lepas ni soalan satu lagi YouTube. Okey. Okey, laju. Okey, syibhu jumlah berbentuk jar. Okey. Okey, hal berbentuk syibhu jumlah. Okey, fi'il tadi tengok contoh tu kan. Ra'aitu taliba yal'abul qurrah. Okey, mana sahibul hal dia? Mana sahibul hal dia? Talib kan? At-talib. Yang penting sahibul hal dia mesti ma'rifah. Ra'aitu at-taliba, syahadtu al-muzari'ah. Mesti ma'rifah. Sahibul hal dia ni
muzhari' dengan talib mesti makrifah. Okey. Kalau na'at jangan confuse dengan na'at. Kalau na'at dia punya man'ut dia nakirah. Kan itu na'at. Okey, senang je. Itu beza dia. Kalau hal sahibul hal dia yang tuan kepada hal tu mesti makrifah. Tu beza dia. Kau tengok contoh macam lebih kurang je dengan na'at. Cuma na'at dia mesti man'ut dia nakirah. Okey, hal syibhu jumlah jar majrur zaraf sama je. Okey. Yang ini tak ada syarat. Cuma tu je. Sahibul hal dia makrifah je. Ra'aitul hilal datangkan jar ataupun ni apa tu? Zaraf. Ra'aitul hilal bainas sahab. Okey, apa makna? Aku nampak anak bulan. Aku nampak anak bulan. Bagaimana keadaan anak bulan tu? Berada di antara bainas sahab. Apa? Di antara awan. Okey, mana hal dia? Ni. Bainas sahab ni hal. Tapi berbentuk syibhu jumlah zaraf. Aina sahibul hal? Mana tuan dia? Siapa yang berada di antara awan ni? Siapa? Aku ke anak bulan? Anak bulan lah. Kan? Hilal. Ini sahib dia. Okey? Tapi sahib dia dalam bentuk apa ni? Fa'il ke maf'ul bih? Maf'ul bih lah. Kan? Sahibul hal dia berbentuk maf'ul bih. Ra'a fi'il tu fa'il. Fi'il fa'il. Okey? Hilal maf'ul bih. Jadi sahibul hal dia maf'ul bih dan dia mesti ingat makrifah. Sama je kalau jar majrur. Ra'aitu tullab fil fasli. Aku nampak pelajar. Bagaimana keadaan pelajar tu? Berada dalam kelas. Fil fasli. Ini hal. Hal berbentuk syibhu jumlah jar majrur. Pastikan dia punya mana sahib dia? Ni lah. Siapa yang dalam kelas? Pelajar-pelajar kan? Ini sahib dia. Jadi sahibnya ra'aitu fi'il fa'il. Apa fa'il ke maf'ul bih ni? Tulab. Maf'ul bih. Jadi sahibul hal dia inilah maf'ul bih dan pastikan dia mesti makrifah. Boleh? Beza dengan na'at. Na'at dia punya man'ut nakirah. Tengok balik contoh na'at. Bezakan dengan hal. Okey, faham tu? Aku tak faham, angkat tangan. Jangan tidur, jangan tidur. Okey.